Okay, so SolidWorks 2020. So macam ni lah dia punya interface So dekat atas ni ada macam-macam lah kita akan pergi mana yang penting untuk saya ajar. Okay, yang tepi ni, yang atas ni, awak kalau nak tambah boleh right click saja. Right click tepi ni dia boleh tambah toolbars ni banyak lah. Operation semua ni So yang kita akan banyak pakai adalah features dengan sketch lah. Okay, sketch ni macam mana kita sketch dalam 2D. Okay, cuma macam ni awak tengok kita ada front, top dengan right plane kan. Okay, contoh kalau kita cuba untuk buat contoh yang ni okay, kita cuba lukis yang simple dulu. So awak ada top view, awak ada front view, awak ada side view Okay, lukis dalam SolidWorks ni dia banyak kaedah Awak lukis daripada depan pun boleh, awak nak lukis daripada atas pun boleh. So tak ada masalah lah. Kalau awak nak lukis atas pun boleh, depan pun boleh. Sangat banyak teknik lah. Okay, tapi saya ajar slow-slow dulu. Saya ajar teknik yang pelan-pelan dulu supaya awak nampak macam mana Contoh kalau kita lukis daripada atas, kita lukis daripada atas, kita akan lukis base ni dulu. Nampak ni kita lukis yang base ni. Okay, so kita akan cuba lukis daripada atas. Kita tengok dimension dia 100 kali 140 lah lebar dia Okay, so kita ambil top plane. Bila kita ambil top plane ni, kita right click, kita klik sketch. Kalau awak tengok dia ada sketch, dia ada mata show, dia ada zoom dan dia ada up lah. Okay, so kalau awak tekan sketch, dia akan up terus. Ni up lah. Maksudnya dia normal tu So sekarang awak berada pada top plane. Okey, contoh kalau pada gambar ni kita letakkan point ni sebagai kosong-kosong lah Contoh kita ambil ni sebagai kosong-kosong. So kita akan lukis 2D So ini kita ambil point dia Okey, sketch dan kita ambil contoh rectangle ni. Klik satu and then kita tarik. Okey, nampak Okey, dia akan keluar yang ni. So bila kita dah lukis ni, kita klik right lah. Klik right. Okay, bila ni dia tak ada dimension lagi. So kita kena bagi dimension. Kita klik smart dimension. Kita pergi pada satu arrow, dia akan keluar. So awak boleh ubah dia punya value mm ni contoh So yang ni dia 100 kali 140 So yang ini adalah 100. Okay. And yang ini adalah 140. Okay. Right. Okay, ni saya lukis petak je dulu dia sangat banyak sebenarnya cara dia. Cuma saya cuba lukis secara petak dulu dan saya tunjuk kat awak macam mana yang lain untuk ni lah. Okay, kita nak lukis base ni, kita tahu radius untuk fillet ni adalah 25. Tapi yang ni saya tak buat dulu radius dia Okay. Kita nak tahu berapa tebal kita nak extrude berapa tebal kita nak extrude. Okey, bila kita dah ada satu kotak ni, kita boleh keluar kat tepi ni. Kita keluar daripada sketch. Dia akan pergi kepada features extruded boss. Nampak So dia akan ada ketebalan dah lah. Yang ni dia ada ketebalan. Okey, ketebalan yang dekat sini kita kena tengok dia dekat tekan space bar dekat laptop kita tekan space bar. Dia keluar command ni. So awak tekan normal tu ni, dia akan nampak, dia akan straight balik lah. Okay, bila awak nak keluar daripada sketch ni, awak tekan saja features. Ni, extruded boss. Extruded boss. So dia akan select sketch ni lah. Okay, extruded boss. So yang ni awak boleh tarik. Awak boleh tarik, dia akan naik lah berapa thickness dia. Tapi kita tahu berapa thickness dia. Which is dalam contoh ni thickness dia adalah kita tengok daripada side view 12 mm Ni thickness yang bawah ni. Okay. Okay. Kalau awak nampak ni dia ada lubang kan. Tak apa, saya ajar yang step slow-slow dulu. Okay, so yang ni kita masukkan dia sebagai 12 mm. Okay, nampak 12. Okay, ni dia dah tebal 12. Kita boleh juga buat 6-6. Kalau kita nak buat dua direction, kita nak dia symmetrical pada plane pun boleh. Contoh kalau kita buat direction kedua, dia akan ada tebal yang dekat bawah. Awak boleh juga bahagikan dia 6 dan 6. Contoh,
So dia akan tetap jadi 12. Tapi kita tak nak ni, saya nak buat satu saja dulu. 10 Okey. Control mouse dia, kalau awak scroll tu tolak ke depan ke belakang, dia akan zoom in zoom out. Kalau awak tekan dan awak pusing, awak tekan scroll, awak pusing, dia akan pan lah. Dia akan ni Kalau awak nak move, awak tekan control, awak tekan scroll. Okey, kalau nak pan, nak bergerakkan dia, tekan control, tekan scroll, hold dan geraklah. Okey, kalau nak pusing, tekan je scroll dan pusing. Kalau nak zoom in, zoom out, tekan golekkan saja scroll Okey, yang ni saya dah buat 12 dan kita write. Okey, awak nampak dia dah jadi satu base 12 kan? Okey, 12. Okey, kalau kita tengok ni, dia ada lubang. Betul tak? Dia ada lubang ni. Ada 4 lubang ni Dia ada 4 lubang. Okey, untuk lubang ni, kita nak lukis dia kat mana? Kita tahu lubang ni berada dekat atas ni sekejap Okey, so saya nak lukis atas ni. Bila saya nak lukis atas ni, saya klik surface ni, saya klik sketch. Saya klik sketch, dia akan ni jadi biru, tekan space bar, saya akan up balik. So saya sekarang akan lukis atas ni tadi. Okey, so pergi balik kepada sketch. Sekarang saya buat satu center line untuk reference lah. So ni center line tengah-tengah dia Okey. Kemudian saya akan lukis satu bulat. 2 bulat lah. Bulat ni satu. And then dia sama center, bulat ni satu. Okey. Kemudian kalau awak tengok kat sini dia ada 2 bulat. Saya tahu distance dia adalah yang ini adalah 27 daripada belakang. Okey. So saya akan pergi ni, ambil center bulatan ni ke sini 27. 27. Okey. Kemudian saya tahu dimension antara 2 bulatan ni adalah 50. Okay, so saya dimensionkan yang ini ke sini adalah 50. Okay, kemudian lagi satu dimension, yang ini ke center sini adalah 100. So bila kita buat satu line tengah tadi, kita bahagi 2, yang ini ke sini adalah 50. So, dimension daripada sini ke titik tengah sini adalah 50. Okay Nampak kan? Kenapa dia biru lagi? Dia belum full constraint. Awak boleh constraintkan dia seterusnya kepada point ni. 20. Nanti dia akan full constraint lah. Okay. Dan awak juga boleh constraintkan lagi satu ke tinggi dia. Tepi ni 23. Oh, cancel. Tak apa Okay. So bila kita dah ada ni, dah siap dah ni. Okay. Kita nak mirror kan. Sebab yang belah sini pun dia ada 2 bulatan kan. So kita tak perlu lukis. Kita mirror entities So mirror entities. Kita keluar entities to mirror. Kita klik bulat ni satu. Kita klik bulat ni 2. So dia detect dah arc 1 dengan arc 2. Okay. So mirror about adalah paksi kita nak mirror dia. Kita klik mirror about. Kita klik line ni. So dia akan dapat bulatan sini. Okay. Nampak So dah settle lukis. Tekan right. And then tekan keluar. Tekan keluar. Dia akan keluar bulatan ni. Bulatan ni adalah sketch yang kedua Okay. Sketch yang kedua. Okay. Yang ini kita nak potong. Kita tekan features. Extruded cut. Nampak Dia potong. Ini dia akan potong. Okey, yang ni kalau kita letak sini distance dia 10 mm. Yang tadi tinggi dia adalah 12. Kalau tak ni, tekan yang blind ni. Kalau kita pilih up to next, dia akan pergi kepada surface yang seterusnya. Kalau kita pergi ke up to surface, dia suruh kita pilih surface. So kita nak potong dia sampai sini, kita klik sini. Boleh Okey, so kita right. Then dia dah potong. Nampak Dia dah potong 4 bulatan. So kita dah settle 4 bulatan ni. Kemudian kita ada petak ni dengan petak ni. Okey. Macam mana nak lukis Nak lukis, kita tengok front view pula. Okey, kita tengok front view. Kalau tengok front view ni, dia ada petak sini. Apa yang kita boleh buat adalah kita boleh lukis ikut shape ni. Nampak kita boleh ikut. Dia banyak cara sebenarnya. Kalau orang yang dah expert, dia akan buat cara yang lagi simple lah. Kalau saya nak tunjuk kat awak,
Pelan-pelan punya boleh je kita lukis ni dulu. Kita lukis yang tengah-tengah ni. Yang ada separuh bulatan ni Untuk tidak bagi awak pening ke, kita lukis yang ni dulu. Boleh? Boleh, saya boleh. Boleh. Okey, kalau tak nak pun yang ini sebenarnya kita boleh lukis petak saja. Kita boleh lukis petak semua kat atas ni. Saya tunjuk Macam dia ada banyak sangat cara tapi tak apa, sekali kita lukis petak. Kita lukis petak untuk kita extrude full. Okey, contoh kalau macam ni. Sekarang kita kena ambil yang depan pula. Yang depan ni dan kita pilih sketch dan kita up. Okey, so kita akan lukis dia daripada depan. Okey, ambil sketch balik. Ambil corner and then kita buat sampai sini lah. Contoh okey, right click. Okey, yang ini dia dah sama dengan tepi ni. Yang ini dia belum sama dengan tepi ni. Macam mana nak bagi sama? Klik line biru, tekan control, klik line yang bawah ni and then dia keluar add relation. So kita letak dia collinear so dia sama. Okey, dia akan samalah dengan yang tepi. So kita tengok dimension dia, tinggi dia adalah 60 daripada bawah So kita bagi dimension, smart dimension, yang ini ke bawah sini adalah 60. Okey, so kita right. Okey, kita dah ada satu kotak ni. Okey, satu kotak ni dia di bahagian atas lah. Macam ni Okey, so bila kita nak buat untuk yang ini, kita boleh extrude ke belakang pula. Contoh kita, ada kawan awak join sekejap Okey, so bila kita extrude, features, extruded cut. Okey, yang ini nampak direction dia lain kan? Kita nak dia extrude ke sebelah belakang. So kita tekan yang ni, arrow ni, reverse direction. Dia akan pusing Okey. So sampai mana? Dekat blind ni kita klik up to surface. Kita pilih surface belakang ni. So dia akan buat kotak sampai belakang. Okey. Nampak Okey, saya sketch di belah belakang. Okey, saya sketch kat sini. Sketch kat sini, saya up balik. Okey. And then saya sketch yang ni balik. Okey. Saya samakan yang ni tepi ni. Collinear, right? And then saya tahu tinggi dia adalah 60. Ini adalah 60. Okay. Right. So saya keluar. And then saya extruded boss dia. Reverse direction 12. Okay. Sekarang dia dah berada dekat belah belakang. Ni yang sebetulnya lah. Dia dah berada dekat belah belakang yang ni Yang belakang ni Okay. Lepas tu dia ada petak. Lubang tengah. Petak ni kita tengok yang depan ni, view dia. Dan yang tepi tu nanti saya tunjuk macam mana nak buat Yang curve tu. Okay, kita buat dia lubang dulu. Kita sketch dekat sini. Lubang petak. Up. Okay, and then kita buat satu reference line. Center line daripada tengah-tengah ni. Dia akan detect midpoint. Okay. Sketch satu kotak. Okey, kotak ni tengok dekat front view. Ada dimension 7.5 daripada tepi. Tinggi dia 15. Yang ni 22.5. Okey. So buat dimension 7.5. Tinggi dia adalah 15. Okey. Yang ini ke sini adalah 22.5. Okay. Right. So kita dah dapat dah dia punya kotak dia. Sama juga kita mirrorkan dia. Mirrorkan yang ni. Semua ni. Kepada line ni. So kita akan dapat dua kotak. Okay. Bila kita dapat dua kotak ni. Kita keluar. Okay. And then kita extruded cut.
Potong Okay, kita potong sampai belakang. Up to next pun boleh. So dia akan potong sampai belakang. Nampak So dia dah potong kotak tadi. Okay, nak bagi awak nampak shape dia. Sekarang kita akan ada dua, kita panggil chamfer lah. Yang ni dia 25 radius dia. Yang ini pun 25. So semua radius dia sama chamfer 25 Apa yang kita boleh buat, kita boleh pakai dekat sini terus lah. Okay, kat sini terus kita pakai fillet saja Fillet, sorry bukan chamfer fillet So fillet kita tengok kat sini, kita masukkan radius dia tadi 25. Okay. Lepas tu kita pilih bucu dia. Ni pilih bucu ni, nampak dia jadi macam tu So pilih bucu ni. And then pilih bucu ni. And then pilih bucu ni. Then tekan OK. Dia terus jadi. Okay. Okay, so nampak fillet ni. Alright, so last kali kita akan buat yang tengah-tengah ni lah. Yang bentuk macam bulatan ni. Bulatan ni. Okay, pertama sekali kita kena potong yang belakang ni. Yang belakang which is ni semicircle ni. Semicircle ni kita kena potong Okay, apa yang kita buat adalah kita boleh juga lukis dulu daripada depan. Kita extrude sampai surface ni dulu. Kita lukis yang depan ni dulu. Okay, so contoh saya akan lukis dia dekat plane. Saya akan lukis dia dekat plane yang sini lah dulu Saya lukis sini, sketch. Dan saya up. Okay, saya lukis center line dulu. Center line. Okay. Sekarang saya tahu saya ada satu semicircle, radius dia 25. So saya ambil circle ataupun saya ambil center point arc. So yang ni. And then tarik sini. Pusing. Tarik ke bawah Okay, sampai sini pun boleh. Dia sentuh line ni. Okay. Kemudian saya bagi dia punya dimension. R dia adalah 25. Okay. Kemudian saya buat line. Sini ke sini. Okay. Terus ke sini. Dan terus ke sini. Nanti saya mirror saja Okay. Kemudian kita tahu distance dia. Yang ini adalah 5 mm distance dia daripada tepi. So smart dimension yang ini ke sini adalah 5. Kenapa dia potong banyak Sekejap saya tengok. Saya takut saya salah dia punya dimension 25, 15, 7.5. Okay. So bila kita ni, kejap saya rasa saya ada salah dimension sikit So kita mirror entities dulu, mirror yang ni. Mirror about this one. Okay, so kita dapat yang tengah Okay, sekejap. Saya rasa yang ni saya salah tadi sikit Oh, saya belum bagi dimension dia Sorry So dekat sketch 5 ni saya edit balik. Saya bagi dimension yang ni. Oh, dia panjang sangat. Dia sepatutnya 25 saja. Okay, and then kita up lah. So dia akan edit balik. So kita kembali kepada sketch yang ke-6. Yang ni. Okay, saya dah siap lukis tu. Features. Kita extruded boss. Okay, saya akan extrude dia sampai depan ni. So saya pilih up to surface. Saya select surface ni. Dipotong Okay, nampak Dan nak siap. Okay, apa yang belum lagi? Kita belum buang yang ni. Nak buang ni senang saja. Sketch yang ni. Klik yang dekat surface ni. Klik sini. Sketch. Okay, up. Okay, bila dia dah select biru ni, awak tak perlu sketch pun. Dekat sketch ni, awak hanya klik convert entities. So dia jadi satu bentuk. Convert entities dia terus ikut line Okay, lepas tu awak ni. Features dan awak extruded cut. Dia akan potong. Okay, dah siap? Okay, bila saya nak lukis tu, saya ambil surface belakang ni, saya sketch. And then saya up. Ini kalau kita lukis daripada belakang. Okay, kita sketch, kita lukis petak contoh Point ni,
tarik sampai sini. Okay, bila kita nak buat relation tu, kita dah buat rectangle. Kita klik line biru, kita tekan control, kita klik line yang kita nak samakan tu. Klik line. Dia akan keluar relation. Boleh follow tak? Boleh. Okay, so awak akan nampak So tekan collinear, dia akan sama. Okay, dan awak tahu dia punya tinggi dia adalah 60. So awak bagi dimension, sini ke bawah sini adalah 60. Okay, ini cara satu. Awak tengok saya bagi contoh semua macam mana awak nak buat belakang ni. Sebab tu saya kata dia boleh daripada macam-macam angle. So awak extrude dia ke belah sini, reverse direction 12. Okay, jadi kan? Okay, jadi yang belakang. Okay, kalau awak tak nak buat macam ni, awak delete dia. Kita lukis pula daripada bawah. Daripada atas. Kita lukis pula daripada top. Kita klik ni, kita klik sketch, kita klik up. Okay. So kita akan buat petak juga. Di sini point ni sampai point ni. Kita hanya perlu bagi dia punya thickness ni 12. Okay, dia berbeza pula. Awak bagi dia punya thickness 12, awak akan extrude dia berapa? 40. Berapa 60? 60 daripada bawah. 48. 48. Sebab 60 tolak 12. Awak akan extrude dia sebanyak 48. Faham dia jadi juga. Sama. Okey, ni kaedah yang kedua. Kaedah yang ketiga. Ni, delete. Delete lagi. Okey. Saya lukis pula daripada tepi. Boleh? Saya lukis daripada tepi. Macam ni. And then saya sketch. Ke atas. Okey. So, saya bagi dimension dia. Yang ini adalah 12. Yang ini adalah 48 Okay. And then keluar features extruded boss. Reverse direction up to next. Up to surface Okay. Sampai sini. Sama. Nampak tak? So daripada front boleh, daripada side boleh, daripada top pun boleh. Semua benda yang sama. Faham tak? Saya kena bagi. Faham tak? Ada yang tak faham tak? Saya faham. Yusof faham. Yang lain? Yang faham, lain boleh follow. Faham. Okey. So maksudnya bila awak lukis tu dari mana-mana angle pun boleh. Cuma yang paling penting adalah macam mana awak membaca drawing awak. Sebab tu kalau awak lukis dalam single sketch pun dia boleh Yang ni boleh je lukis sampai habis, lukis petak dulu, dia boleh sekali extrude pun boleh. Sekali extrude pun boleh, sekali potong saja pun boleh. Maksudnya lepas kita extrude tu, kita buat 2 kali saja kita boleh potong dan dia dah siap. Okey, untuk fillet tu, okey, kalau kita lukis macam expert sikit lah Kalau kita lukis macam expert sikit, kita akan lukis daripada front ni. Saya tunjuk pula satu lagi kaedah Okey, contoh kita delete. Okey. So yang ni pun saya delete. Saya delete juga sketch ni. Semua saya delete. Okay. Saya nak lukis dia daripada front. Then saya sketch. Okay. Saya tahu ini adalah point dia. Bila saya tengok view front, saya kena lukis semua ni. Bentuk dia ni Okay. Saya kena lukis yang luar je. Yang luar yang ni saja Okay. So saya buat petak dulu. Okay. Saya buat petak dulu. Sekejap Okay, saya buat petak. Bagi dia dimension. Yang ni adalah 140. Yang ni adalah 100. Okay. Alright. So saya dah ada petak dia. Betul lah? Betul kan? 140 kali 100 Lepas tu saya suka gunakan center line lah sebagai reference untuk awak punya line tengah. Okay, center line.
So saya akan ada satu arc dekat sini. Dekat sini, tarik bawah. Okey, sampai sini. Radius dia adalah 25. Okey, line yang tengah ni saya kena buang Untuk saya extrude dia satu kali, saya kena buang line di sini. So apa saya buat, saya trim lah. Trim entities. Power trim yang ni kejap Kalau awak tak nak trim, awak boleh buat dekat sini line ni, awak boleh delete je. Okey? Awak lukis saja balik line ni. Dan juga line ni. So dia dah bersambung. Sama Okey? Okey, so awak dah dapat dia punya bentuk yang ni lah. Okey? Okey, dimensionkan dia Okey, so bila daripada front awak dah lukis dia macam ni, awak tak boleh nak potong yang belakang ni pun awak boleh potong dia. Yang belakang yang petak ni boleh buat terus kalau awak nak buat sebab dia ada tepi ni Okey, apa yang awak buat adalah awak lukis petak tadi dalam one sketch lukis petak. Okey, bagi dia dimension. This is 7.5. This is 25. Okay. Lepas tu 22.5 dengan 15. Ini 15. Okay. Yang ini ke bawah. Ke bawah sekali Ke bawah sekali. Okay. Ke bawah sekali adalah 22.5. Okay. So awak dah dapat bentuk ni. Awak mirrorkan dia. Select ni. Okay, select mirror anti line dia dan dia akan dapat ni. Okay, ini kita dah jadi satu sketch. Nampak Nampak dia jadi satu sketch macam ni. So kita apa yang kita buat, kita keluar. Kita extruded boss. Nampak dia jadi macam tu pula. Satu bentuk yang terus macam tu. Okay, contoh kita reversekan direction. Panjang dia ke belakang ni adalah 100. Sekejap saya rasa ada salah sikit dimension. Dia bukan 100 tepi ni Dia adalah 60. Okay. Saya edit sketch balik. Edit sketch. Saya up. Yang ni adalah 60. Okay, 60. Alamak, dah lari dah. 60. Saya boleh edit balik. Okay. Sekejap Lepas tu saya bagi distance dia yang ini ke sini adalah 25. Okay. Nilai ni samalah. Okay, then 7.5. Okay, yang ini saya kena bagi lagi satu dimension. Yang ni ke sini adalah 70. Dia titik tengah Okay. Right, so saya keluar balik. Saya bagi dia extruded boss. Select sketch ni. Dan saya select sketch. Extruded boss, okay. So saya extrudekan dia ke belakang sepanjang 100 Nampak So dia dah jadi bentuk macam ni, 100. Okay, ini dia dah sampai ke belakang Tapi kita tak nak yang atas ni dan kita tak nak yang ni. So kita boleh potong dia dari depan pun boleh, daripada atas pun boleh. Contoh kalau ni saya potong dia daripada depan. Contoh sketch. Up. And then saya lukis satu center line again. Titik tengah dia untuk saya mirror. So saya tahu saya kena lukis petak ni saja. Petak ni. Okay, so saya lukis petak. Saya ambil petak. Petak saya lukis sampai sini. Okay, saya bagi dia dimension. Yang ini ke ni adalah 5. Yang ni adalah 12. Okay, so yang ini ke point sini adalah 5. Okay, yang ni ke sini adalah 12. Contoh Okay, kemudian saya mirror. Saya mirrorkan kotak ni.
kepada line ni. Okay, saya dah mirror. And then, apa kita buat? Kita potong kita extruded cut. Okay, kita tak extruded sampai belakang. Sebab belakang ni dia ada thickness dia sebanyak 12. So, kita potong dia 88 saja. Okay, kita extruded cut 88. Nampak? So, kita dah potong. So, sekarang kita tinggal lukis bulat lah. Okay, bila macam ni, kalau kita nampak, kita akan lukis daripada atas lah, bulat Select ni, kita akan sketch daripada atas. Okay. Again, kita buat center line. Okay, kita buat bulatan. Dua bulat yang sama pusat dia. Berapa dia punya diameter dia? 15. Smart dimension. Diameter dia adalah 15. Ini pun 15. Okay. Distance dia 27 daripada belakang, 50. Seterusnya So daripada sini ke sini adalah 27. Ni ke sini adalah 50. Okay. Kemudian daripada tepi 50 daripada titik tengah. So yang ni ke sini adalah 50. Okay. So dia dah follow Okay, apa yang kita buat? Kita mirror again. Kita mirror. Ni mirror terhadap line tengah ni. Then kita get this one. Okay, kita pergi features. Extruded cut. Extruded cut sampai seterusnya lah. Up to next. Then kita dah buat lubang bawah. Okay, bila kita buat fillet apa semua, yang fillet yang tepi ni, biasanya fillet ni kita buat last kali. Sebab bila kita delete fillet tu, dia takkan effect tree yang lain lah. Okay, apa yang beza bila, contoh saya buat fillet yang last Fillet yang ni, so dia punya radius 25, so saya select yang ni, saya select yang ni, saya select yang ni, dan saya select yang ni so saya dapat terus shape dia. Okay, apa beza step yang ni dengan yang tadi? Kalau awak tengok daripada tree dia, ini adalah tree proses kita. Apa beza dia? Beza. Apa beza? Beza antara apa dengan apa? Tadi saya buat yang step yang pertama tadi, awak tengok tak ni history tree dia. Tree yang tepi ni ada boss extrude apa semua kan. Panjang kan? Ada banyak step kan? So kalau awak lagi terror, awak boleh pendekkan saja step ni untuk dapatkan bentuk yang sama. So yang ini dia lagi sekejap je, ada 4 step saja awak dah boleh dapat bentuk ni. Boleh? Boleh sir. Boleh. Boleh sir. Aduh. So kita slow-slow dulu, janji kita dapat yang sketch. Janji awak tahu mula-mula nak sketch macam mana, pilih plane dulu. Nanti saya akan ajar pula macam yang lagi susah, macam mana awak boleh buat plane sendiri untuk lukis apa semua. So kalau macam dalam ni cross section dia, kalau kita tekan cross section kita tarik, nampak dia nampak bila kita potong. Kalau kita potong yang belah sini, dia daripada atas dia potong macam ni pula. Semua boleh tengok dalam SolidWorks sebab kita nampak dia 3D. Ini kalau section view lah. Ni section view. Kalau awak nak tukar angle, tekan je snap, tekan je space bar, awak boleh tukar angle mana-mana awak nak ni Kalau off section view, off. Okay, kalau dalam ni kita pun boleh buat measurement. Okay, kalau kita nak evaluate, nak measure distance, kita boleh tekan measure. Dia akan measure XY. Contoh kita pilih surface yang line ni kepada line ni. Dia akan keluar normal distance berapa, 140 mm, dx semua ada kalau kita measure dia punya radius, dia akan keluar radius 25 mm. Ini kalau kita nak double check lah. Okay. Banyak sangat lagi features Saya akan ajar step by step lah.
Kalau nak tukar color, tak nak rasa color ni tak lawa color ni. Klik dekat part ni, right click. Pergi dekat appearance part 1. Dia keluar color. Nak warna merah, ambil merah. Jadi merah. Okay. Nak warna-warni, nak lubang warna kuning. Boleh kita adjust. Contoh lubang warna kuning, right click. Edit appearance pada cut extrude ni. Lubang warna kuning. Lubang warna kuning. Yang ni just kosmetik lah. Yang penting adalah kita lukis part tu betul lah. Okay. Ini sekadar nak tunjuk pada awak macam mana kita buat part modeling dalam SolidWorks. Biasanya saya ajar student-student lagi suka yang sini sebab dia nampak 3D kan. SolidWorks ni. Okay. Sekejap saya minum air sekejap. Sir, kenapa kalau saya tukar material tak nampak real? Material? Hmm. Jauh sangat tu dah tukar material. Nanti dia ikut color material tu lah. Oh ya, tak boleh. Tak kisah, boleh je. Nampak ikut mungkin dia ada default setting pada color material tu. Okay, 3D drawing ni, 3D modeling ni dia sangat penting. Ada satu skill yang memang kalau awak master, awak akan dapat banyak. Ini baru part modeling. Dalam 3D modeling ni ada macam-macam. Ada surfacing. Surfacing lagi susah macam mana orang buat bentuk kereta yang ada surface yang curve-curve semua kan. Itu kita pakai surfacing. Sepatutnya syllabus awak tak cover macam tu. Tapi kalau kita ada masa, saya akan tunjuk sikit. Supaya awak nampak macam mana buat surfacing. Kalau kita nak buat shape yang lawa-lawa, kita kena ada surfacing punya skill. Okay, thank you. Jumpa esok. Assalamualaikum.